Selamat pagi semua, nama saya Dr. Lee dan mula-mula saya nak ucap terima kasih atas jemputan untuk membagi ceramah tentang kesihatan. Jadi pagi ini kita akan bincang tentang perubatan senaman, di mana kamu semua nampak klinik senaman yang sedia ada di Balai ini dan di mana Azlinda Wellness Center ada satu one of the first, yang pertama sekali lah klinik senaman di Johor. Jadi harap semua boleh pakai fasiliti ini dan amalkanlah kesihatan yang sihat. So melalui apa yang kita nampak di slide ini, NCD maksudnya non-communicable diseases, ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai penyakit tidak berjangkit macam tekanan darah tinggi, kencing manis, serangan jantung. Di sini dia menunjukkan bahawa jenis penyakit ini dia akan membunuh seramai 41 juta nyawa setiap tahun di seluruh dunia. Jadi ini adalah satu jenis penyakit yang sangat bahaya. Di Malaysia pula, kalau kita nampak jumlah kematian di Malaysia sebanyak 146,000 kematian setahun di Malaysia. Daripada 146,000 kematian itu, 110,000 adalah disebabkan oleh penyakit tidak berjangkit. Jadi ini adalah satu jenis penyakit yang bahaya, dan dia pun satu jenis penyakit yang senang difaham sebab dia adalah satu jenis penyakit apa yang kita katakan penyakit amalan hidup. So it is more or less what we call the gaya hidup, penyakit gaya hidup. So kita kena amalkan gaya hidup yang sehat. Jadi kalau kita nampak di sini 9 target yang disediakan oleh Pertubuhan Kesihatan Antarabangsa, dan kita kalau kita tengok circle yang merah itu, ia adalah satu SDG, satu objektif di mana WHO or the World Health Organization ataupun Pertubuhan Kesihatan Antarabangsa, dia punya Global Action Plan itu ialah untuk merendahkan atau to reduce 10% physical inactivity ataupun 15% sampai tahun 2030. Ini adalah target sampai 2025, tetapi sekarang WHO dah meningkatkan 10% ni ke 15%, tetapi sampai ke 2030. Physical inactivity maksud dia orang yang tidak bersenam. Physical inactivity maksudnya orang yang tak bergerak. Jadi bersenam itu adalah satu kategori daripada physical activity yang dikatakan oleh World Health Organization. Dan kita mesti nak juga ensure kita dapat jenis-jenis pencegahan untuk daripada serangan jantung dan stroke, ataupun kita kena merendahkan, mencegah risiko seperti obesity. Obesity ini bukan satu jenis penyakit, tapi dia satu jenis risiko yang bahaya. Orang yang ada banyak ataupun ada orang yang banyak beratusan lemak badan itu, dia adalah satu jenis risiko. So jadi inilah semua objektif-objektif yang ditetapkan oleh World Health Organization supaya kita boleh mencegah daripada kematian disebabkan oleh penyakit tidak berjangkit. Dan di sini kita nampak walaupun physical inactivity ataupun kalau seseorang tidak bersenam, jadi the World Health Organization selalu menggalakkan orang kita populasi untuk bersenam. Kita pun nampak daripada tahun 2000 sampai tahun 2015 itu angka itu kian meningkat. Kita nampak di sini dia meningkat. Dan di bawah juga kita nampak apa yang diterbitkan oleh
Pertubuhan Kesihatan Antarabangsa dari tahun 2008 sampai 2030. Kita nampak bahawa semua angka-angka peratusan yang diserta dengan merah itu dia meningkat. Jadi kita nak tahu kenapa pula walaupun sekarang masa ini semua teknologi perubatan, nasihat-nasihat daripada pakar-pakar perubatan ataupun saintis-saintis dan juga banyak instruktur-instruktur kecekasan yang selalu ajar dan selalu nasihatkan populasi sedunia ini untuk bersenam. Tetapi kita nampak apa yang diterbitkan oleh Pertubuhan Kesihatan Antarabangsa itu, dia meningkat. Kenapa? Dia mesti ada satu benda yang hilang. So jadi kita akan meninjau apakah dia itu yang menyebabkan kadar kematian itu selalu dan dia terus akan meningkat sampai 2030. Jadi kita dapati bahawa physical inactivity adalah satu risiko faktor yang keempat yang menyebabkan kematian seluruh dunia. Kita pun faham bahawa penyakit tidak berjangkit ini adalah satu penyakit gaya hidup. Jadi kita kena ubah. Tetapi cakap dia senang, kan? Cakap untuk ubah gaya hidup itu senang. Kalau kita nak bangkit daripada tidur awal-awal untuk bersenam susah. Kita nampak nasi lemak, kita fikir saja nasi lemak itu kita tak boleh tahan. Jadi satu perubahan gaya sihat, gaya hidup itu adalah sangat susah walaupun dia hanya satu perkataan gaya hidup. Jadi kita akan meninjau macam mana kita nak buat. Kita nombor satu mula-mula kita nak tahu apakah makna tu physical activity. Jadi physical activity di bawah perubatan senaman itu dia dibahagikan kepada dua kategori. Nombor satu dia adalah daripada physical activity di aspek sukan, di sukan, badminton, tenis, futsal. Di Malaysia ni kalau kita suruh atau kalau kita nasihatkan orang bersenam, dia akan terus beli raket, dia main badminton, ataupun dia pergi futsal, ataupun dia main tenis, ataupun sepak takraw. Jadi inilah sporting. Tapi sporting activity ini dia satu aspek yang kita tak boleh kawal. Jadi kalau I main badminton dengan seorang yang dahsyat, yang bagus dalam permainan badminton itu, saya tidak akan enjoy sebab dia memang bagus. Nak pukul pun tak boleh sebab dia bagus. Jadi ini satu jenis aktiviti yang kita tak boleh kawal. Jadi itu tidak akan kekal. Kita akan stop. Ataupun kita tak boleh cari orang yang sama tahap dalam sukan itu. Jadi lagi satu yang di bawah physical activity ialah senaman, exercise. Ini exercise dia senang. Sebab kita akan buat exercise ikut tahap kecekasan, ikut umur kita, ikut kita punya kelenturan dan juga kita punya jantung dia sihat. Jadi di bawah physical activity ini di dalam bidang perubatan senaman, exercise dibahagikan kepada 3 jenis. Nombor satu, aerobik. Aerobik ialah untuk kita meningkatkan kecekasan tahap di aspek jantung dan paru. Lagi satu ialah latihan bebanan di mana kita akan buat exercise latihan bebanan itu untuk meningkatkan kekuatan daripada aspek otot, dan daripada aspek otot itu dia akan meningkatkan kepadatan tulang. Jadi kita boleh mencegah osteoporosis. Dan lagi satu ialah kelenturan. Semakin umur meningkat, kita akan rasa bahawa kelenturan itu akan jadi kurang. Jadi kita akan buat stretching, tiga jenis exercise itu di bawah physical activity di dalam bidang perubatan senaman. Di dalam bidang perubatan senaman dia juga ada satu protokol. Protokol nombor satu, apa yang berlaku di semua klinik senaman yang kita sudah tubuhkan dan juga di klinik senaman di bawah Azlinda Wellness Center ini ialah nombor satu, kita terima rujukan ataupun kita terima
pesakit daripada doktor yang merujuk pesakit-pesakit NCD, pesakit-pesakit yang dihidapi oleh penyakit dengan penyakit tidak berjangkit. Jadi kita akan terima itu pesakit dan kita akan melaksanakan apa tu yang dipanggil physical fitness assessment. Di sini kita akan buat beberapa ukuran untuk peratusan lemak, ukuran untuk lilitan, kita tengok berapa inci kita punya bahu, kaki, tangan, dan juga kita akan nak tengok daripada semua ni kita dapat tahu apakah dosis yang kita boleh bagi seseorang pesakit masa dia bersenam. Dan bila kita sudah buat semua ni, kita akan masukkan semua testing dan assessment yang kita dapat daripada pesakit itu, kita akan masuk ke dalam kita punya software yang dipanggil sebagai Dr. Fit. Daripada Dr. Fit itu, kita dapat dia punya laporan, dan daripada laporan kita akan dapat dia punya exercise program. Dan exercise program itu, dan jadi ahli terapi senaman kita yang berada di semua klinik senaman itu akan mengajar pesakit-pesakit, dan juga kita akan review dia punya exercise program selama satu bulan. Lepas 1 bulan kita akan rujukkan pesakit balik ke doktor, dan doktor akan tengok dia punya report. Kalau doktor dapati bahawa pesakit itu kondisi dia sudah bertambah baik, kita nampak dia punya bacaan tekanan darah tinggi itu tak meningkat lagi. Doktor nampak bahawa tahap gula dalam darah itu dia stable, tak meningkat lagi. Jadi doktor akan nampak bahawa senaman yang pesakit itu jalankan itu adalah efektif. Jadi doktor akan suruh pesakit itu sambungkan dia punya exercise program di klinik senaman. Tetapi kalau lepas 2-3 bulan pesakit itu datang untuk bersenam, dan lepas 1 bulan kita dapat review oleh doktor dan didapati bahawa kondisi pesakit itu makin bertambah buruk. Dia nampak dia punya tekanan darah tinggi itu makin meningkat. Dosage, dia punya tahap gula itu makin bertambah dan tidak boleh dikawal. Jadi doktor masa itu akan memperhentikan dia punya exercise program dan suruh dan akan administer ubat farmakologi kepada pesakit supaya kondisi dia akan dikawal. Jadi inilah satu protokol yang kita sudah sediakan, bukan sahaja di Johor di klinik kesihatan, klinik senaman di sini, tapi kita juga amalkan protokol yang sama di Kuala Ketil, di mana kita bekerjasama dengan UNISHAM, Universiti Sultan Abdul Halim di Kedah, dan juga klinik kesihatan di Kuala Ketil. Yang lagi satu, kerjasama dengan kementerian, masa kita menubuhkan klinik senaman itu, ia adalah di Port Dickson. Semua sudah sedia, kita hanya tunggu nak dokumen-dokumen supaya dia semua dalam proses yang betul. Right, so exercise medicine ini ataupun perubatan senaman itu dia boleh dipakai sebagai pencegahan dan pengurusan kesihatan ataupun rawatan untuk penyakit tidak berjangkit, untuk stability orang-orang warga emas supaya mereka tak jatuh, dan daripada sini kalau tahap kecekasan itu meningkat, dia akan dapat mencegah osteoporosis dan juga depresi, ia satu jenis penyakit mental, dan juga prostate cancer. Prostate cancer adalah satu program yang kita telah melakukan dengan satu company swasta, pharmaceutical, dan ini adalah satu jenis program yang untuk menyokong to support pesakit-pesakit yang ada prostate cancer. Dan daripada semua yang kita dah bincang ni, kita dapat tahu bahawa tubuh manusia kita semua ni, sel-sel itu kita semua ni mesti dapat stimulus. Kalau tak ada stimulus itu, sel-sel itu akan mati cepat.
So kalau kita kata dan kalau kita nampak ini, tapak kasut kita semakin akan menjadi haus kalau kita pakai dia tiap hari. Tetapi kalau satu hari kita tak pakai kasut, kita akan jalan tanpa kasut tu. Semakin lama tu kita akan nampak bahawa tapak kaki kita jadi lebih tebal. Di sini dia menunjukkan bahawa sel-sel tubuh manusia itu dia mesti mengalami atau mesti didedahkan ke pressure ataupun dia mesti dapat stimulasi apa yang dipanggil sebagai exercise supaya sel-sel di tubuh kita akan jadi bertambah lebih banyak dan dia akan dapat satu tahap yang kita panggil positive cell turnover. Jadi kalau kita dapat stimulus daripada senaman, dia akan menambahkan dan meningkatkan sel-sel kita, jadi kita akan jadi sihat. Jadi inilah satu sesi yang pendek di mana saya nak memperkenalkan kepada semua apakah dia perubatan senaman dan perubatan senaman itu ditujukan khas untuk mencegah dan juga merawat penyakit-penyakit tidak penyakit. Alright, sekian terima kasih.